Mukadimah kedua menuju kebijaksanaan, iaitu menuju kematianlah. Ini kita dah ambil daripada 2 minggu lepas kan. Gambar ni, gambar scary ni. Saya ambil daripada internet ni, Allah kata apa kepada kita kan. Tetapi kita ni memilih kehidupan dunia. Ini betul lah daripada sebab Allah yang sebut dalam Quran kan. Memanglah manusia ni, saya pun semua orang saya ingat, jaranglah majoriti manusia ni semua pergi ke sini. Tapi kalau kita ambil majoriti Muslim dan non-Muslim dalam dunia ni kan, minoriti je lah yang sedikit ni je yang akhirat ni. Kalau tengok ni Allah sebut memang spesifik dah. Allah kata, kita ni memilih dunia pun. Cuma hari ini kita cubalah untuk bagi motivasikan kita seminggu sekali ni, supaya kita menuju ke akhirat. Dan Allah sebut juga ada surah Al-A'la ni, padahal kehidupan akhirat tu lebih baik dan lebih kekal. Sebab kehidupan dunia ni sekejap je kan. Dan minggu ni saja, ingat dengan minggu lepas dengan minggu ni pun ada ingat 2 kematian yang saya dengar daripada orang rakan-rakan lah yang saudara dia tempat ada sahabat seorang tu, abang dia meninggal kan. So menunjukkan sekejaplah dunia ni. Cuma kita ni, nama pun tazkirah ni kan, peringatan-peringatan ni, kita nak ingatkan hati kita yang sebenarnya kehidupan yang kekal adalah di akhirat. Macam itulah. Tapi kita memang pilih dunia pun. Kita kena faham dulu keadaan state kat sekarang ni dan ke mana kita nak tujulah. Kita cuba berusaha sedikit-sedikit macam hadis yang Nabi sebut kan. Sedikit-sedikit tetapi berterusan insya-Allah. Menuju kebijaksanaan. Sekejap. Bismillah. Rasulullah SAW bersabda, perbanyakkanlah ingat pemutus kelazatan, yang ini kematian. Hari ini ada yang sahih. So hari ini kita nak ingatkan diri kita dengan bacanya hadis ni, sebagai orang kata sedang execute lah hadis ni. Kita ingat mati macam tu. Ingat ni kan Allah, dalam ayat Quran ni Allah kata kan, akhirat ni kekal ni, nak ingat mati dah ni. Daripada konteks page ni. Hadis nombor 2 daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu seorang Ansar mendatangi beliau, ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah SAW, mukmin manakah yang paling baik? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling baik akhlaknya. So yang pertama ni, sahabat ni bertanya kepada Rasulullah SAW, mukmin mana yang paling baik? Nabi kata mukmin yang paling baik akhlaknya. Dan akhlak ni pula daripada kacamata Al-Quran dan hadis yang sahih. Dia bukannya daripada peraturan yang kita buat sendiri, bukan. Yang paling baik ini adalah kacamata ataupun prosedur daripada Al-Quran dan juga Sunnah yang sahih. Kena ingat sebab kadang-kadang kita letak peraturan kita macam kita lah ayah kan kat rumah. Kita buat peraturan kita, ni paling baik tak? Peraturan awak kalau tak sejajar atau selari dengan Quran dan Sunnah, bukan paling baik. Dan juga yang Sunnah tu yang paling penting sebab kadang-kadang kita ambil akhlak daripada hadis yang palsu. Contoh yang saya sebut sebelum ni lah, yang contoh tak bagi isteri balik melawat ayah dia yang sedang nazak semua tu kan, contohlah. Benda-benda macam tu, benda-benda yang pelik-pelik, benda-benda yang terpinggir dalam agama, ataupun benda-benda yang kita tengok daripada logik akal pun kita tak dapat terima. Tapi sebenarnya sebab ilmu kita kurang lah, kita tak dapat tahu yang sebenar, yang paling ikut apa yang Allah dan Rasul nak kadang-kadang tu. Cuma ingatlah akhlak ni melalui ataupun selari dengan Quran dan juga hadis yang sahih. Cuma yang ni kita nak kena belajar lah, dan kita akan dapat sebab awal tadi kita cerita tentang ilmu kan, daripada banyak kita belajar ni, dan lagi bila kita tengok dunia ni lebih luas lah, lebih moden sebenarnya kalau kita faham agama. Sekarang ni bila kita faham agama dari konteks yang sempit, kan kita akan jadi sempit kehidupan kita kan, macam juga politik kan. Kita tengok sempit sangat rasa. Macam politik tu agama diletak dalam konteks tu. Sebenarnya tidak. Bila kita faham lebih besar dan kita keluar negara ke, pergi belajar dengan orang ramai, lagi terbuka minda kita insya-Allah. Nombor 2, sahabat ni bertanya lagi, lalu mukmin manakah yang paling cerdas, paling cerdik ni? Ia kembali bertanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang paling banyak ingat mati. So inilah intipati yang kita nak cerita tentang mukadimah kedua ni. Kita nak banyak ingat mati. Dengan kita baca hadis ni, kita sedang ingat matilah macam tu. Dan kita insya-Allah Allah bagi pahala lah atas kita sedang ingat mati ni. Dan kita sedang menjalankan hadis Nabi yang sahih ni. Dan yang paling baik dalam persiapkan diri untuk alam berikutnya, itulah mereka yang paling cerdas. Hadis yang sahih. Nombor 2 kata kunci ni, yang paling baik dalam persiapkan diri. Yang ni saya nak tekankan adalah buat amalan yang paling sahih lah maksud dia. Kalaulah kita ambil amalan yang macam khilaf kan, ini sahih. Dua antara ada setengah ulama kata sahih, setengah ulama kata dhaif. Kan dah jadi pening tu. Kan dah jadi macam sure tak sure kan macam tu, ataupun ambil yang dhaif kan. Dhaif ni lagilah tadi kita kata perbandingan sahih dan dhaif kan. At least markah 70% lah kalau letak dalam kategori markah. Lepas tu ada yang memang dhaif pun. Memang dhaif terus. Dah kategori 50% atau 50-50 lah kan.
ataupun 45% lah, dah dhaif dah. Yang palsu memang kosong teruslah. Cuma kenapa nak duduk dalam di kalangan palsu dan dhaif? Ambillah yang sahih betul kan. Ataupun ambillah keluar daripada syubhah yang kita belajar tentang takwa tu kan. Ambillah yang paling sahih tu, yang memang tak ada orang nak argue pun memang sahih, confirm sahih. Kenapa nak ambil yang tidak sahih? Macam itulah maknanya kita ni prioriti kita ni ataupun cara akal kita berfikir tu kadang-kadang kita tak letak yang paling penting dengan yang penting. Kita tak boleh nak bezakan antara dua tu. Sebab biasalah manusia kan, sama jugalah saya pun, macam betul lah juga kan kita tengok, contoh saya bagi contohnya dunia ni kan. Kita pakai Google Map ni, saya nak supaya kita boleh nampak contoh yang real kan. Google Map kata okeylah, daripada kalau tengok Google Map dia dah buat calculation kan. Kita pun dalam digital kan. Tengok AI kan, faham lah kan. So tengok Google Map memang dia kata dalam 20 minit kalau tengok Google Map. Tapi kita ni kerek kan, oh aku ingat aku tak pakai Google Map lah. Ini Google Map ni tipu, contoh dia kata macam tu kan. Padahal kita faham yang dah ada dah intelligent dalam tu yang dia boleh tengok, dan juga data-data yang kita dapat daripada kereta lain kan. Yang Google Map capture lah. Dia letak dalam apps dia. Itu dia punya selling point pun kan. Tapi kita masih nak pakai kita punya. Tengok-tengok 40 minit kita sampai kan. Termasuk dia, kadang-kadang kita tak dapat nak bezakan antara kemudahan ataupun tadilah saya nak letak analogi kepada prioriti yang tertinggi dengan prioriti yang secondary lah, yang penting tapi tak sepenting yang kat atas. So yang paling penting ni kalau tengok pada hadis ni, yang paling baik ni, yang paling penting ni, benda yang sahih lah dulu kan. Ambil yang paling sahih, buatlah yang paling sahih dulu. Lepas tu, ialah kalau dah keadaan sekeliling kita memaksa, barulah kita ambil pandangan yang kedua. Tapi kalau tak ada memaksa, dia ambil yang kita jadikanlah kita punya amalan yang sahih itu memimpin 90% dalam kehidupan kita. Dan kita aware yang kita buat 10% tu ada juga yang khilaf. Dan itu bagi saya itu adalah ilmu lah. Daripada kita tak tahu apa pun, kita ikut je semua orang. Yang paling scary tadi yang saya kata tadi kan, yang quote yang awal tadi saya kata paling scary, 40 ataupun 30% je yang sahih. Masuk bila mati nanti 70% yang tidak sahih. Jadi angin je. Itu dari sudut amalan kita kan. Tapi tiba-tiba ada yang dhaif ataupun palsu yang kita bawa tu bersangkut dengan akidah. Habis kita. Akidah tak ada jalan lain melainkan kita bertaubat. Tapi orang yang dalam bidang agama ni, bila bab akidah, susah dia untuk kembali kepada yang benar ni. Kecuali dia start dia delete lah ataupun dia relearn balik. Dia unlearn, dia relearn balik benda baru. Kalau tak, dia akan jadi masalah yang besar. So, slide yang kedua tentang kematian menuju kebijaksanaan ni, Nabi kata yang paling cerdik adalah orang yang paling banyak ingat mati, dan juga kita carilah yang paling sahih untuk kita buat untuk bekal kita kan, macam duit lah. Ambil lah yang tak palsu lah maksud dia. Ambil je. Tak apalah orang argue-argue tu. Itu ujian kita lah kan. Sebab nak menuju takwa kan, orang bagi argument macam-macam. Tetapi argument yang paling factual yang paling besar, fakta yang paling benar adalah pada Allah dan Rasul lah. Bila Nabi kata jangan ambil benda yang palsu ni kan, kita tak ambil lah macam tu. Nombor 3, perjalanan kita. Perjalanan kita menuju ke mati. Lepas mati, kita berada di alam dunia dan kita akan berada di alam kubur. Semua orang akan mati. Setiap manusia, setiap yang hidup akan merasai kematian kan, surah Al-A'raf kan, surah Allah beritahu dalam surah tu kan. So kita akan meninggal dunia, confirm. Ini peringatan kepada saya dan rakan-rakan lah. Kita akan menuju jalan yang panjang ni, dan kalau tengok sini, benda ni boleh dikatakan dalam maybe 99% lah kalau ambil kadar masa kan. Sangat sekejap di atas dunia ni. So adalah masa sedikit ni, kita cubalah dakwah orang lain. Sebab kalaulah kita ada ilmu agama ni, kita duduk seorang-seorang, sebab anjuran agama suruh dakwah kan. Kita beritahu orang supaya amalan tu berkekalan, dan bila kita meninggal nanti ada dapat macam saham-saham kita selepas mati dengan anak-anak kita, rakan-rakan yang ambil ilmu daripada kita, kita dapat insya-Allah kita selamat. Kita menuju ke syurga, dan juga kita nak juga bawa dakwah Nabi yang terbesar. Sunnah Nabi yang terbesar adalah dakwah orang lah kan. Daripada awal Nabi dulu, memang kerja Nabi ni, Rasulullah SAW ni, memang tugas dia lah untuk menyampaikan lah. Tapi sampai kata bukan setakat sampai, saya dah beritahu dah, ikut dia lah. Bukan macam tu. Nabi buat sebab ihsan kan. Nabi juga sebut tentang ihsan, kasihan belas kat orang kan. Takkan kita nak bagi dia silap sepanjang masa. Nak betulkan lah. Dia masih buat, kita tegur lagi sampai dia berubah. Macam orang kafir, contoh kita ada sahabat baik kafir, kita nak bagi peringatan kepada supaya, takkan kita nak suruh dia masuk neraka kan. Macam tu kalau benar-benar kita ihsan,
kita nak biar dia berubah, Allah yang ubah. Subhanakallahumma wa Tapi usaha bihamdika kita tu asyhadu untuk an la ilaha illa anta buka hati dia astaghfiruka wa supaya atubu dia ilaik. ikutlah apa Maha yang suci kita Allah sedang dengan masya-Allah. memuji Allah. Dan insya-Allah Saya bersaksi kita bahawa tidak tidak ada menuju semua sembahan ke yang sini berhak lah ke disembah syurga selain Allah. insya-Allah. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepada Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.